Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi man wala. Untuk bab seterusnya kita akan lihat bagi tajuk Adillatul Ahkam, perbincangan berkaitan dengan dalil. Sebagaimana yang kita maklum, iaitu usul fiqh ni dalailul fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Sebagaimana yang ditakrifkan oleh para ulama ialah perbincangan tentang dalil hukum. Usul fiqh itu didedari pada 3 komponen. Pertama ialah dalil hukum. Yang kedua ialah istifadah, kaifiyatul istifadah, bagaimana kita dapat faham daripada dalil itu. Dan ialah yang perbincangan ketiga ialah tentang sifat mustafid, orang yang bertindak untuk mengeluarkan hukum, iaitu perbincangan tentang mujtahid. Jadi kita masuk pada perbincangan tentang Adillatul Ahkam. Kata pengarang rahimahullah, tamhid, ini pendahuluan. Al-ahkamu syar'iyyatu innama tu'rafu bil adillati allati aqamaha asy-syari'u liturshida al-mukallafina ilaihim. Hukum syariat itu hanya sahaja dapat diketahui dengan dalil-dalil yang ditegakkan oleh syarak supaya dapat memberi petunjuk kepada mukallaf kepadanya. Jadi dalil ini ialah dalil yang syarak letakkan supaya mukallaf dapat mengetahui hukum. Wa tadulluhum 'alaiha, dan menunjukkan mereka ke atas hukum tadi. Wa tusamma hadhil adillati wa tusamma hadhil adillatu, dinamakan tusamma hadhil adillatu, dinamakan dalil ini bi usulil ahkam, dengan usul dengan makna dalil bagi hukum. Awil masadir syar'iyyah, atau dinamakan masdar syariat. Lil ahkam, masdar syariat bagi hukum. Au adillatil ahkam, atau dalil hukum. Fahiya asma'un mutaradifatun. Maka dia nama-nama yang mutaradifah, yang bersamaan makna. Wal makna wahid. Lafaz yang taraduh ni apa? Lafaz berbeza tapi makna sama. Jadi nama-nama itu memberi makna yang satu. Wal makna wahid. Wad dalil fil lughah. Okey, sekarang ni apa yang kita maksudkan dengan dalil pada istilah itu? Wad dalilu fil lughah. Okey, dalil pada bahasa dahulu. Ma fihi dalalatun, sesuatu yang ada padanya dalalah, petunjuk. Wa irsyadun, dan panduan. Ila ayyi amrin minal umur, pada apa-apa perkara daripada perkara-perkara. Jadi sesuatu yang ada petunjuk dan pemandu, maka itu dipanggil sebagai dalil. Wa fi istilahil usuliyyin, dan di sisi istilah ulama usul, dalil dimaksudkan dengan ma yumkinu at-tawassulu bi sahihin nazari fihi ila matlubin khabari. Sesuatu yang mungkin dengan tawassul, menyampaikan dengan cara, dengan sahihin nazar, dengan pemerhatian yang benar, dengan pandangan yang benar, dia mampu menyampaikan ila matlubin khabari, kepada apa yang matlub khabari. Matlub khabari ni, tengok nota kaki nombor 1. Itu nota kaki nombor 1. Ni diambil daripada takrif Imam Amidi. Imam Amidi sebut matlub khabari itu apa? Huwal hukmu syar'i. Yang dimaksudkan matlubin khabari ialah hukum syarak. Jadi kita tengok balik takrif ini. Bila kita faham dalil tu apa di sisi ulama usul, dalil bermaksud sesuatu yang mungkinlah dengan kita sampai dengan cara melihat pada sesuatu tadi, dengan kita memerhatikan pada dalil, kita dapat sampai dapat faham kepada matlub khabari, faham kepada hukum syarak. Itu dalil. Contohnya ayat Quran. Ayat Quran ni kita katakan sebagai dalil. Dalil ni kita dengan cara kita melihat kepada dalil ini dengan cara penlihatan ataupun kita kata pemerhatian dan juga penelitian yang betul, kita dapat mampu sampai kepada satu hukum. Hukum ni dipanggil matlub khabari. Okey. Ma yumkinu at-tawassulu bi sahihin nadhari fi, sesuatu yang mungkin dengan cara kita melihat dengan penlihatan atau pemerhatian yang betul, mampu menyampaikan kepada matlubin khabari, kepada hukum syarak. Wa qad ishtarata ba'dul usuliyyin, dan sungguhnya mensyaratkan oleh sebahagian ulama usul fi dalil, pada dalil itu mensyaratkan ayyakuna musilan
ila hukmin syar'iyyin ala sabilil qat'i. Ada sebahagian ulama usul mensyaratkan bahawa dalil itu dia mestilah menyampaikan kepada hukum syarak dengan jalan putus. Dengan jalan putus makna bukan dengan jalan zon. Jadi dalil ni khusus jika dia dapat membawa kepada natijah hukum secara confirm, secara pasti. Fa in kana ala sabilil zon, kalau dia hanya menyampaikan dan menunjuk kepada hukum atas jalan zanni, fahuwa amaratun, dipanggil sebagai amarah. Amarah la dalilun, tidak dipanggil dalil. Ini sebahagian membezakanlah antara istilah amarah dengan dalil. Walakinnal masyhura indal usuliyin, namun pandangan yang masyhur di kalangan ulama usul, anna hadza laisa bisyartin, ini bukan syarat. Mana? Adakah disyaratkan mesti ala sabilil qat'i? Tidak, dia bukan syarat. Fadalilu indahu, maka dalil di sisi mereka, ma yustafadu minhu hukmun syar'iyyun, perkara yang dapat difaham, diambil faedah hukum syarak, amaliyun, yang betul amali, ala sabilil qat'i atau ala sabilil dhann, sama ada atas jalan qat'i confirm dan pasti atau atas jalan zon saja, dipanggil dalil juga. Wal adillatu syar'iyyatu, dan dalil syarak, la tunafil uqula, dalil syar'i ni dia tidak akan sama sekali bertentangan dan menafikan akal. Dia tidak akan menafikan akal. Li'annaha mansubatun fi syari'ati, kerana akal ini ditegakkan dan diletak dari kedudukannya dalam syariat, li ta'rifa biha ataupun li tu'rafa, supaya dapat diketahui, litu'rafa bihal ahkamu, supaya dapat diketahui dengan akal ni hukum, wa tustanbatu minha, dan dapat diistimbatkan, dengannya, distimbat hukum daripadanya, daripada akal. Jadi dari segi logiknya, akal dia tidak akan bertentangan dengan nas syarak, ataupun nas syarak tidak akan saling bertentangan dengan akal. Sebab apa? Allah mengenuikan akal ni untuk kita faham hukum dan untuk kita istimbat hukum daripada akal. Jadi kalaulah dia ada penafian dan pertentangan, maka macam mana Allah Ta'ala jadikan akal tu sebagai neraca atau alat untuk faham hukum? Falau nafatha, kalaulah syarat hukum adillah syarak itu menafikan akal, lafatal maqsudu miha, nescaya akan hilanglah maksud daripada hukum itu sendiri. Kama annal istiqra'a, sebagaimana istiqra', kita kata satu penelitian secara satu-satu. Istiqra' ni makna kajian ataupun penelitian kepada setiap afrad, setiap juz'i, juzuk-juzuk perkara itu. Al istiqra' dalla ala jarayanil adillah, istiqra' itu menunjukkan atas berlakunya dalil ala muqtadal uqul, dalil pasti menurut kepada apa yang kita kata muqtadal uqul, dia akan sesuai dengan akal. Di sini kita tidak menyatakan akal itu ialah asas, bukan kita nak bincangkan di situ, tapi nak disebut di sini apabila kita kaji, kita buat istiqra', kita teliti setiap daripada hukum-hukum, kita dapati bahawa dalil yang berkaitan hukum itu dia sesuai dan selari dengan akal. Dengan maksud apa? Akal tidak akan sama-sama bercanggah dengan hukum ini. Andai kata ada tu kerana berlaku syubhah pada cara pemikiran. Syubhah itu tertolaklah. Sebab itu ulama jawab kepada syubhah-syubhah ni. Tapi kalau pemikiran as-sahihin nazar, sebab itu pada ta'rif tu bi sahihin nazar, dengan nazar yang benar, dengan pemerhatian dan penelitian yang betul. Penelitian golongan-golongan sesat, mereka tengok dengan cara tak betul, sebab tu tak sampai kepada apa yang dikehendaki. Bihaitsu taqbaluha al-uqulu salimah, sekira-kira dapat menerimanya oleh akal yang sejahtera. Wa tanqadu, dan akal ni akan tunduk li muqtadaha, bagi tuntutan hukum. Akal pasti akan menurut dan menuntut kepada apa yang dituntut oleh hukum. Okey. Kita masuk kepada taqsimatul adillah, pembahagian dalil. Tuqassamul adillatu, tuqassamu, dibahagikan dalil itu ila taqsimatin mukhtalifatin, kepada pembahagian yang pelbagai, bin nazari ila i'tibaratin mukhtalifah, dengan melihat kepada i'tibar yang berbagai.
Ai bin nazari ila al-jihati allati yunzaru minha ilaiha, dengan melihat kepada jihad, aspek atau pihak yang diperhatikan daripadanya. Pihak atau aspek alladhi yunzaru minha, yunzaru daripada jihad itu, ilaiha, kepadanya. Jadi apa dia? Melihat kepada manakah pihak yang diperhatikan dalil tersebut. Jadi wa nadhkuru fima yali, dan kami akan sebut pada apa yang di bawah ini. Yunzaru ilaiha ilal adillah minha ay minal jihah, bin nazari ilal jihati allati yunzaru minha ilaiha ay yunzaru minal jihati ilaiha, yunzaru ila al adillati minal jihah. Jadi melihat kepada aspek yang berbeza, maka dibahagikan dalil mengikut kepada aspek yang dilihat dalil itu. Wa nadhkuru fima yali, dan kami akan sebutkan di bawah taksimaini, dua pembahagian, min hadhihi taksimati, daripada pembahagian ini. Okay. Yang pertama, at-taksimul awal min jihati madal ittifaq wal ikhtilaf, dari aspek sejauh mana berlaku ittifaq, kesepakatan, wal ikhtilaf, dan juga perbezaan, fi hadhil adillah, pada dalil ini. Adakah dalil ini disepakati atau tidak? Wahya bihadzal i'tibaril al-anwa'ut taliyah, dan berdasarkan aspek ini, maka dalil itu ada bahagian-bahagian seperti di bawah. Pertama, an-naw'ul awal, bahagian ataupun pembahagian yang pertama, wa mahallu ittifaqin baina a'immatil muslimin, iaitu yang menjadi tempat persepakatan di antara para ulama Islam. Wa yashmalu hadzal naw'u, dan merangkumi jenis ini al-kitaba, Al-Quran itu, dan as-sunnah. Jadi yang disepakati apa dia? Itu Al-Kitab dan juga sunnah. An-naw'u tsani, yang kedua, huwa mahallu ittifaqi jumhuril muslimin, yang menjadi tempat persepakatan jumhur ulama Islam. Wa huwal ijma'u wal qiyas, iaitu ijma' dan qiyas. Faqad khalafa fil ijma', dan telah berlaku khilaf pada ijma' ni an-Nazzam minal Mu'tazilah. Ini nama orang an-Nazzam minal Mu'tazilah. Syekh An-Nazzam di kalangan Mu'tazilah. Wa ba'du al-Khawarij, dan sebahagian daripada golongan Khawarij. Wa khalafa fil qiyas, dan menyalahi pada qiyas ini al-Ja'fariyatu, mazhab Syiah Ja'fariyah, dan juga Zahiriyah, dan mazhab Zahiriyah. Okey, itu yang kedua. An-naw'u tsalitsu, pembahagian yang ketiga, huwa mahallu ikhtilafin bainal ulama, iaitu tempat berlaku khilafnya di kalangan ulama. Hatta baina jumhurihim, bahkan berlaku khilaf tu di antara jumhur ulama Islam, alladzina qalu bil qiyas, yang mereka menyatakan dan menerima pandangan qiyas. Tapi bahagian ketiga ni ada khilaf. Ni dalil yang mukhtalaf fih ni. Wa hadzal naw', dan jenis ini, yashmalu, merangkumi al-urfa, uruf, adakah uruf sebagai dalil, al-istishab, dalil atau tidak, wal istihsan, wal masalih al-mursalah, masalih mursalah, wa syar'u man qablana, madhhabus sahabi, madhhab sahabat. Ini satu-satu ni kita akan sebut, pengarah akan sebut secara detail pada bahagian yang akan datang nanti. Faminal ulama'i man i'tabara hadha an-naw'a, ada di kalangan ulama yang mengambil kira naw' ini, jenis ini, min masadirish tasyri', daripada masdar pensyariatan. Wa minhum man lam ya'tabirhu, ada di kalangan mereka yang tidak ambil ini, tidak kira ini sebagai dalil. Itu taksim, pembahagian yang pertama. At-taqsimus tsani, pembahagian yang kedua, al-adillatu min haitsu ruju'uha ila an-naqli aw ar-ra'yi, dalil itu dibahagikan juga dari segi kembalinya dalil kepada naqli ataupun kepada ra'yi. Dalil itu kembali kepada nukilan, nas, ataupun kepada akal. Wa tanqasimu, dan terbahagi ila qismain, kepada dua pula. Apa dia? Naqliyatin wa aqliyah. Ada dalil naqli yang mana berasaskan nukilan dan juga nas, ataupun ada yang dalil akli berasaskan kepada akal dan juga pandangan dan ijtihad. An-naw'ul awal,
Jenis yang pertama, al-adillatun naqliyah, dalil naqli, wahiyal kitab was sunnah, iaitu Al-Quran dan hadis. Wa yulhaqu bihadzal naw'i, dan diilhaqkan, disertakan dalam kategori ini termasuklah al-ijma'u. Dimasukkan ijma' wa madhhabus sahabi, dan mazhab sahabat. Kerana apa? Kerana ini nukilan juga. Ijma' pun bentuk nukilan, mazhab sahabat pun bentuk nukilan. Wa syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita pun dikira sebagai nukilan juga. Ala ra'yi man ya'khudhu bihadhil adillah, berdasarkan pandangan ulama yang mengambil dan mengiktibarkan dalil ini sebagai dalil. Wa ya'tabiruha, dan ulama ini mengiktibarkan dan menerimanya sebagai masadira, sebagai masdar litashri', bagi pensyariatan. Wa innama kana hadzal naw'u minal adillati naqliyan, hanya saja jenis ini daripada dalil ini dipanggil dalil naqli. Kenapa? Li'annahu raji'un ila ta'abbud, kerana dia kembali kepada asas ta'abbudi. Ta'abbud ni makna kita menerima secara ta'abbudi, secara kita ni hamba Allah, kita terima saja. Kita menerima secara langsung, tanpa kita persoal atau fikirkannya dalam perkara akli. Itu makna ta'abbud ni, makna perkara yang kita lawan daripada ta'akul. Dia ada dua perkara, ada yang ta'abbudi. Ta'abbudi tu makna kita terima atas asas kita sebagai hamba, tanpa perkara ini tak boleh masuk dalam logik akal, kita panggil ta'abbudi. Lawannya kita panggil amrun ma'qulul makna. Ma'qulul makna, perkara yang dapat difaham kemunasabahannya. Itu panggil ma'qulul makna. Jadi dua perkara, ada aspek hukum yang kita tak mampu capai hikmatnya, tak boleh faham, kita sebut sebagai ta'abbud. Perkara itu dipanggil perkara ta'abbudi. Ada perkara yang kita dapat faham munasabah dan relevannya, kita panggil sebagai ma'qulul makna. Jadi perkara ini kembali kepada ta'abbud bi amrin mangkulin, dengan arahan yang dipindahkan, dinukilkan daripada syariat. La nazara wala ra'ya, tidak ada pandangan dan juga tidak ada ijtihad li ahadin fi, bagi seorang pun padanya. Ini perkara bukan berkait dengan ijtihad seseorang. Tak ada bahagian pun ijtihad dan juga pemikiran orang pada ini. Dia semata-mata kembali mangkul anis syari', dinukilkan daripada syariat. Itu dipanggil adillah naqliyah. An-naw'u tsani, bahagian kedua, al-adillatul aqliyah, dalil akal. Ai allati tarji'u, dalil yang kembali ila nazari wa ra'yi, kepada pemerhatian, penelitian dan juga pandangan. Wa hadzal naw'u, dan jenis ini huwal qiyas, itu dalil qiyas. Wa yulhaqu bihi, dan diilhaqkan dengan qiyas al-istihsanu wal masalihul mursalah, masalih mursal wal istishab. Wa innama kana hadzal naw'u aqliyan, hanya saja dinamakan jenis ini sebagai dalil akli, lianna maraddahu, kerana maraddahu ni makna kembalinya itu. Marad makna tempat kembalinya, maraddahu ilan nazari war ra'yi, kembalinya kepada pemerhatian dan juga ijtihad pandangan. La ila amrin mangkul, dia tidak kembali asasnya kepada perkara yang dinukilkan anis syari'. Wa hadhil qismatu, dan pembahagian ini, allati dzakarnaha, yang kami sebut, innama hiya binisbati ila usulil adillah, hanya saja dinisbahkan kepada usul dalil, asal bagi dalil itu. Amma binisbati ila istidlal, adapun jika dinisbahkan kepada istidlal, pendalilan, proses pendalilan itu, al-istidlal bilha itu alal hukmi syar'i, pendalilan dengan dalil ke atas hukum syarak, fakullu naw'in minan naw'aini, maka setiap jenis daripada jenis ini muftaqirun ilal akhar, dia berhajat kepada jenis yang satu lagi. Ini kita pembahagian ini lihat kepada pembahagian asal dalil itu. Adapun pada pengistidlalan, pendalilan, bagaimana memahami hukum syarak daripada dalil itu kadang-kadang setiap jenis itu berhajat kepada satu lagi. Li'anna al-istidlala bil manquli 'anis syari', kerana pendalilan dengan nas yang dinukilkan daripada syari' la budda fihi minan nazari, tak dapat tidak mesti perlu kepada pemerhatian, wasti'malil aqli, dan penggunaan akal, alladhi huwa adatul fahmi, yang mana dia akal itu menjadi alat bagi pemahaman.
kama anna ra'ya la yakunu sahihan, dan sebagaimana ra'yun, pandangan dan ijtihad itu tidak dikira sahih, mu'tabaran, sahih yang diiktibar, dikira, illa idza stunida, kecuali illa idza istanada baca biasa je, kecuali jika dia bersandar, illa idza stanada, jika bersandar, ila nakli, kepada dalil nakli. Begitu juga pandangan dan ijtihad, dia tidak dianggap sahih kecuali dia mesti ada sandaran kepada dalil nakli juga. Dipanggil mustanadul qiyas. Sandaran qiyas itu, walaupun qiyas itu perkara akli, tapi mesti ada sandaran kepada dalil nakli. Li'annal aqlal mujarrada, kerana akal yang semata-mata, la dakhla lahu fi tashri'il ahkam, tidak ada bahagian, tak ada satu tidak boleh, dia tak ada bahagian pun pada nak mensyariatkan hukum. Tak boleh. Semata-mata akal tidak diterima pada pensyariatan hukum. Kemudian kita sambung nanti berkaitan dengan marji'ul adillah. Kembalinya kesemuanya dalil-dalil ini kembalinya kepada Al-Quran belaka. Wallahu ta'ala ala wa alam.